Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Fazatul Fikri bin Alias, nombor menteri D2019-2091396. Semester 2 2019 Palang 2020. Mata pelajaran bagi pentaksiran ini ialah HMF 3013, Pengantar Pendidikan Moral. Nama pensyarah ialah Encik Syahruan Azan bin Ahmid dan saya daripada kumpulan A. Bagi pentaksiran akhir kali ini, tajuk yang saya ambil ialah peranan guru sebagai ejen sosialisasi dalam memupuk tingkah laku individu bagi menangani isu pembunuhan diri dalam kalangan remaja. Di dalam slide ini, peranan guru sebagai ejen sosialisasi bagi membendung isu bunuh diri dalam kalangan remaja. Dalam slide ini, saya akan cuba menerangkan iaitu konsep sosialisasi, latar belakang isu, peranan guru dan kesimpulan. Dalam slide ini, saya cuba menerangkan iaitu konsep sosialisasi. Konsep yang pertama ialah konsep sosialisasi bermaksud satu proses iaitu mempelajari peranan, status dan nilai yang perlu ada pada seseorang dalam institusi sosial. Konsep sosialisasi ini juga bermaksud satu proses pembelajaran yang berterusan bermula dari pemindahan norma atau nilai dalam keluarga atau budaya. Konsep sosialisasi ini juga apa yang kita boleh katakan iaitu apa yang dipelajari ketika kanak-kanak akan menjadi pendirian atau konsep. Maksudnya semakin dewasa manusia itu mempelajari lebih banyak hasil dari interaksi. Di dalam slide ini, saya cuba untuk menerangkan jenis-jenis sosialisasi. Jenis sosialisasi yang pertama iaitu dipanggil sebagai sosialisasi permulaan. Sosialisasi permulaan iaitu berlaku dalam keluarga dan memainkan peranan penting dalam perkembangan masa depan seseorang. Di peringkat ini, kanak-kanak belajar dari orang dewasa atau ahli keluarga bagi membina konsep diri, personaliti, kemahiran motor, penakkulan dan kemahiran bahasa. Jenis yang kedua iaitu sosialisasi penyertaan. Sosialisasi penyertaan merupakan satu proses sosialisasi rangsangan di luar lingkungan premier atau keluarga. Sosialisasi ini merupakan satu proses bagaimana budaya dipindahkan kepada individu melalui ejen sosialisasi seperti rakan, sebaya, guru, media massa, bahan ditonton atau dibaca, sekolah, gender, kelas sosial dan lain-lain. Individu akan memilih peranan sendiri yang dirasakan sesuai untuk dirinya. Jenis yang ketiga iaitu sosialisasi semula. Sosialisasi semula ini merupakan satu proses seseorang menukar atau mengalihkan konsep diri dan cara hidup yang sedia ada. Sosialisasi semula ini boleh berlaku dalam situasi perubahan suasana, cita rasa sama ada masyarakat, sekolah, bilik darjah dan lain-lain. Di dalam slide ini, saya cuba menerangkan iaitu ejen sosialisasi. Ejen sosialisasi yang pertama ialah keluarga, yang kedua adalah guru, yang ketiga adalah agama, yang keempat adalah media massa, yang kelima adalah rakan sebaya. Keluarga, khususnya dalam kekeluargaan, kanak-kanak semasa dilahirkan diibaratkan seperti sehelai kain putih. Ini bermakna kanak-kanak itu tidak jahat dan tidak baik.
Bagaimana personalitinya dibentuk adalah bergantung kepada keluarganya, rakan sebaya, sekolahnya dan unsur-unsur lain terdapat di dalam alam sekitarnya. Pada peringkat awal, kanak-kanak menghabiskan sebahagian besar masanya dengan keluarganya. Melalui keluarga, kanak-kanak mempelajari tingkah laku moral yang diterima oleh masyarakatnya. James Baker menyatakan bahawa ketidakseimbangan disiplin sesebuah keluarga akan menyebabkan kanak-kanak tidak dapat mewujudkan pengawalan diri yang sempurna. Ibu bapa hendak memahami kehendak jiwa remaja dan berjasa berfikiran terbuka. Suasana dan persekitaran keluarga yang aman dan harmoni akan melahirkan golongan belia yang sentiasa berfikiran positif dan mengamalkan gaya hidup yang sihat. Golongan belia yang berasal dari keluarga yang bermasalah dikatakan cenderung untuk terlibat dengan gejala sosial yang membawa kepada keruntuhan akhlak moral. Selain itu adalah saya cuba untuk menerangkan iaitu guru atau pihak sekolah. Keluarga biasanya merupakan ejen moral yang pertama. Apabila kanak-kanak bersekolah, interaksinya dengan masyarakat menjadi lebih luas. Dia bukan sahaja sekadar biasa dengan peraturan dan amalan-amalan keluarga. Dia akan sedar bahawa alam persekolahan juga mempunyai peraturan yang ketat yang memerlukannya berkelakuan baik. Guru sangat berpengaruh di sekolah. Gaya penampilan, sikap kepikirannya memainkan peranan dalam proses sosialisasi individu. Guru di samping mengajar juga adalah sebagai role model yang utama bagi para pelajar. Cara pentadbiran sekolah, persekitaran serta budaya sekolah juga berperanan mempengaruhi sosialisasi kanak-kanak atau pelajar. Yang seterusnya adalah rakan sebaya. Kemoralan individu juga dipengaruhi oleh rakan sebaya. Rakan sebaya biasanya terdiri daripada mereka yang sebaya dengannya serta berkongsi minat dan aktiviti yang sama. Kumpulan rakan sebaya kebanyakannya dari status sosial yang sama. Apabila mencapai peringkat remaja, pengaruh rakan sebaya bertambah penting kerana mereka menghabiskan masa bersama lebih banyak daripada bersama ibu bapa. Individu ini cenderung untuk mengikuti pandangan, nilai dan sikap rakan-rakan sebaya mereka. Rakan sebaya yang tinggi sesiahnya akan dapat membentuk kumpulannya ke arah peribadi yang mulia, dan begitulah sebaliknya jika tersalah memilih kawan. Selain itu adalah agama. Agama adalah penting untuk mencapai perlakuan moral yang baik. Agama menentukan tahap kesesuaian sesuatu tingkah laku, contohnya mengenai hubungan antara jantina. Selain itu, media massa. Media massa sama ada media elektronik atau media cetak menyediakan sebahagian besar dari maklumat sosial dalam kehidupan seharian kita. Melalui peniruan dan modeling, individu dipengaruhi oleh simbolik daripada media massa, contohnya iklan, cerita dan bahan bacaan. Dengan perkembangan sains dan teknologi, media massa boleh mempengaruhi kemoralan sesuatu komuniti atau masyarakat dengan mendedahkan masyarakat itu kepada norma dan nilai masyarakat yang lain. Slide yang seterusnya adalah latar belakang isu. Isu yang saya pilih adalah isu membunuh diri dalam kalangan remaja. Di dalam slide ini, saya cuba untuk menerangkan faktor-faktor membunuh diri. Faktor yang pertama adalah penyakit fizikal. Banyak kes bunuh diri berlaku disebabkan oleh penyakit kronik yang dihadapi oleh pelaku. Penyakit kronik menyebabkan ketidakselesaan, kesakitan dan amat mengganggu tanggungjawab seseorang individu, menggugat kestabilan ekonomi dan interaksi sosial.
Pelaku berpendapat dengan cara membunuh diri, kesakitan dan kesusahan yang dialami oleh pelaku dapat ditamatkan dengan segera. Membunuh diri sedemikian dianggap sebagai membunuh diri secara rasional, iaitu seseorang itu membuat keputusan rasional bahawa kehidupan di dunia adalah tidak bermakna dan membawa penderitaan. Selalunya pendekatan eutanasia iaitu pesakit berhak mati secara sukarela atas bantuan doktor atau pakar perubatan yang digunakan. Netherlands dan Belgium membenarkan pendekatan ini dilakukan dengan mereka. Origin pula hanya membenarkan bunuh diri yang dibantu sahaja. Tetapi bagaimanapun pendekatan ini adalah salah di Malaysia. Okey, faktor yang kedua adalah sakit mental. Lazimnya, sakit mental merujuk kepada keadaan psikotik seperti skizofrenia, kerosakan otak dan sebagainya. Sakit mental menyebabkan pelaku tidak dapat memainkan peranan sebagai ahli dalam keluarga dan masyarakat. Kebanyakan kes membunuh diri adalah disebabkan oleh kemurungan. Mereka yang menghadapi delusi beranggapan bahawa dengan membunuh diri, semua dosanya dapat ditebus. Tingkah laku membunuh diri ini merupakan tanda kecelakuan psikologi yang mendalam dan terpendam. Di dalam individu yang mengalami kecelaruan akal yang serius seperti kemurungan dan kecelaruan bipolar, kecenderungan membunuh diri adalah tinggi. Faktor yang seterusnya adalah kesunyian. Kesunyian bermaksud kurang interaksi. Kesunyian bermaksud kurangnya interaksi sosial yang bermakna, berputus asa dan keadaan yang terasing. Ia juga termasuklah kecenderungan untuk hidup bersendirian, mengalami tekanan, kebosanan dan kekosongan akibat tidak mahu terlibat dalam kehidupan sosial. Kesunyian juga selalunya berkait rapat dengan faktor-faktor lain seperti pengangguran, penyakit fizikal dan percintaan yang gagal. Golongan tua dan berstatus duda juga terlibat. Golongan tua dan berstatus duda dan balu juga terlibat. Mereka merasakan yang mereka tidak dapat hidup tanpa pasangan mereka, lalu membunuh diri. Okey, faktor yang terakhir ialah masalah keluarga. Masalah keluarga menunjukkan kegagalan institusi keluarga dari segi peranan domestik dalam memberi perhatian yang sewajarnya, kasih sayang, keselamatan emosi dan sokongan sosial. Secara umumnya, ketidakfahaman antara ahli keluarga berpunca daripada isu domestik dan isu keuangan. Selain itu, punca lain ialah pergaduhan antara pasangan dan kegagalan berkomunikasi dengan baik dengan pasangan. Pembahagian tugas seharian seperti menjaga anak dan memasak dan sebagainya. Ada juga pelaku yang membunuh diri akibat bebanan kewangan yang terpaksa ditanggung kerana membayar nafkah isteri dan wanita simpanan. Ketegangan juga boleh berlaku dalam satu keluarga besar. Kadang-kadang pasangan tidak selesa dengan mertua yang sering makan hati. Okey, slide yang seterusnya adalah peranan guru sebagai ejen sosialisasi. Pada pendapat saya, seorang guru itu perlu lebih prihatin terhadap tingkah laku pelajar-pelajarnya yang kelihatan tidak normal. Antara cara-cara yang boleh digunakan adalah tanya pelajar tersebut untuk mendapatkan pengesahan. Sebagai contoh, adakah anda rasa hendak membunuh diri? Ini perlu agar kita lebih jelas dengan niat mereka. Kemudian dapatkan bantuan untuk mereka. Ini menunjukkan kita ambil berat tentang mereka. Mereka mungkin menafikan niat bunuh diri, tetapi guru boleh terus memerhati tanda-tanda lain. Yang keduanya ialah pastikan mereka berasa selamat.
Salah satu cara mencegah bunuh diri adalah dengan menghadkan akses mereka kepada objek atau tempat berbahaya. Jangan biar mereka simpan objek tajam atau bahan beracun. Jangan biarkan mereka ke tempat tinggi atau berdekatan air berseorangan. Tanya jika mereka merancang untuk bunuh diri, lalu dengar singkirkan alat atau kaedah bunuh diri berkenaan. Seterusnya, berada di sisi dan dengar. Sentiasa ada di sisi mereka dan tunjukkan yang guru sedia membantu. Dengan kata-kata mereka, dengar kata-kata mereka dengan teliti untuk memahami perasaan mereka. Berbicara tentang perasaan mereka dan memperakui keinginan bunuh diri mereka boleh mengawal kecenderungan bunuh diri. Selain itu, guru juga boleh mendapatkan bantuan daripada pihak lain. Ini kerana kebanyakan kes bunuh diri ini disebabkan kemurungan kritikal. Kes rujuk kes sebegini kepada pakar kesihatan mental profesional. Kenakan mereka dengan NGO seperti Best Friday, penasihat spiritual atau individu lain yang dipercayai yang boleh membantu mereka. Simpan nombor penting dalam telefon anda dan mereka agar mudah dihubungi apabila perlu. Guru juga perlu bergantung harapan kepada guru. Guru tidak perlu bergantung harapan kepada guru kaunseling semata-mata. Ini adalah kerana pelbagai pendekatan boleh digunakan untuk kes-kes berlainan. Selain itu juga guru tersebut sentiasa berhubung dengan pelajar tersebut selepas sesuatu krisis atau rawatan. Teruskan berhubung rapat dengan mereka. Perhatikan kelakuan berulang yang menandakan keinginan membunuh diri. Hubungan rapat dengan mereka yang berisiko untuk bunuh diri boleh mencegah bunuh diri di masa hadapan. Perasaan murung atau sering marah-marah hampir sepanjang hari dan hampir setiap hari dalam tempoh 2 minggu. Perasaan ini dilaporkan oleh pesakit secara subjektif seperti perasaan rendah diri ataupun daripada pengamatan orang luar, contohnya selalu menangis. Jika anda seorang pelajar universiti, anda mungkin tahu bahawa terdapat khidmat kaunseling bagi setiap pelajar. Selalunya dengan percuma. Walaupun ini bukan terhad kepada mereka yang menghadapi kemurungan, pakar-pakar di sana pasti dapat membantu anda dalam menangani sebarang masalah emosi dan psikologi anda. Pada masa yang akan datang, kita akan cuba mengumpulkan kesemuanya klinik kesihatan pelajar di universiti seluruh Malaysia untuk kemudahan anda. Pada masa ini, tanya kepada profesor atau staf universiti untuk memastikan di mana anda boleh mendapatkan bantuan yang sewajarnya. Selain itu, guru juga perlu memasang mata dan telinga terhadap gelagat anak-anak muda kita. Mereka lebih proaktif dan prihatin akan hal-hal yang berlaku di sekeliling mereka. Sebagai contoh, anak muda kita pada awalnya akan menghisap rokok, kemudiannya akan terlibat dalam gejala menagih dadah. Jika terlihat remaja berkumpul dengan rakan sebaya dalam keadaan mencurigakan, segera laporkan kepada pihak polis atau masyarakat. Menjadi masyarakat prihatin, proaktif dan penyayang dalam menangani isu-isu remaja seperti ini. Selain itu, aktiviti yang dapat merapatkan hubungan ke masyarakat hendaklah diadakan seperti mengadakan hari keluarga ataupun gotong royong, serta aktiviti berfaedah seperti itu dapat dijalankan sekaligus dapat merapatkan hubungan silaturahim. Aktiviti bersatu padu seperti ini akan menyebabkan anak-anak muda berasa bersalah untuk melakukan perkara negatif seperti mencuri di dalam taman perumahan mereka maupun perkara negatif yang lain. Kesimpulannya, untuk memastikan remaja kita terselamat daripada terjebak dalam kancah sosial, pelbagai langkah dapat diambil oleh semua pihak. Semua strategi yang dirancang harus dilaksanakan dengan segera tanpa banyak alasan lagi. Kerjasama semua pihak, terutamanya pihak ibu bapa dan sekolah, amat diperlukan dalam menyelesaikan masalah yang bakal menentukan hala tuju negara kerana remajalah harapan pemimpin masa depan kelak.
Kegagalan untuk menyelesaikan polemik ini secara rasional dan efektif akan menjadikan masyarakat kita pada masa hadapan satu masyarakat yang lemah dan tidak mampu untuk bersaing dalam arus bersana globalisasi kini. Mahukah kita semua melihat remaja kita terus dibelenggu pelbagai masalah hidup tanpa kita melakukan apa-apa tindakan? Sudah tentu jawapannya tidak. Semuanya ini akan menjadi kenyataan sekiranya setiap rakyat bekerjasama bagi memastikan modal insan yang berakhlak mulia dapat dilahirkan. Okey, ini merupakan slide Q&A. Ada individu yang bertanya bagaimanakah untuk membantu diri sekiranya mengalami perasaan ingin membunuh diri. Okey, yang pertama adalah belajar cara kemahiran pengurusan diri seperti menetapkan keutamaan. Simpan ubatan di tempat yang susah dicapai sekiranya anda berniat untuk mengambil dos yang berlebihan. Berbicara dengan mereka yang boleh dipercayai, bergaul dengan orang-orang yang bukan dalam kemurungan, elakkan dari mengambil alkohol dan dadah lain yang boleh mengakibatkan hilang pertimbangan anda. Dapatkan bantuan kaunseling melalui telefon. Sekiranya semua gagal, dapatkan bantuan pakar untuk mendapatkan rawatan yang selanjutnya. Soalan yang kedua, bagaimanakah anda boleh membantu seseorang yang ingin membunuh diri? Okey, langkah yang pertama adalah mengambil berat atau serius luahan atau aduan. Berbicaralah secara terbuka mengenai bunuh diri dan kemurungan dengan orang yang tersayang. Selain itu, selalu dapatkan bantuan profesional. Bawalah mereka ke tempat selamat agar mudah untuk mereka meluahkan masalah, atau anda boleh yakinkan dengan membawanya berjumpa dengan kaunselor, pegawai psikologi dan psikiatri untuk tujuan itu. Langkah seterusnya adalah cuba bercakap dengan mereka agar mereka dapat meluahkan perasaan. Akhir sekali, jangan pandang remeh dengan niat mereka untuk membunuh diri. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih daripada saya.